Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Selamat datang lagi ke channel saya. Bagi yang baru sampai, boleh subscribe channel ni untuk dapatkan lagi nota-nota dan juga video pengajaran yang akan datang. Okey, yang akan datang saya akan cover insya-Allah sampai habis silibus tingkatan 5 lah. Okey, insya-Allah. Okay, yang banyak kali dah datang, terima kasih kerana still lagi sanggup belajar menggunakan video-video daripada channel saya. So kalau awak rasa video saya ni berguna, ada manfaat, boleh share dengan kawan-kawan. Okay, boleh share dengan kawan-kawan supaya kawan-kawan pun boleh belajar sama. Okay, so apa tajuk video kita hari ni? Hari ni kita masuk tajuk baru, iaitu di dalam chapter 6, Nuclear Physics. Okey, tajuknya adalah Nuclear Physics. Untuk video ini saya akan cover berkenaan dengan 6.1. Kita tengok, kalau video ni terlampau panjang, mungkin saya akan buat dalam 2 bahagian lah. Kita tengok dulu macam mana tempoh perjalanan untuk mungkin bahagian pertama ni. Alright, so dalam awak mengenali chapter 6 ni, secara ringkasnya adalah awak dah pernah pun didedahkan kepada tajuk radioactivity. Okay, saya yakin awak dah belajar radioactivity dalam tingkatan 3, sains tingkatan 3. Pada masa tu awak telah pun kenal apakah yang dimaksudkan dengan radioactivity, apakah yang dimaksudkan dengan half-life, bagaimanakah awak mengira half-life tersebut dan apakah aplikasi-aplikasi yang terkait dengan half-life. Okey, yang tu awak boleh buka balik buku form 3. Saya rasa tak jauh beza daripada pengalaman awak di tingkatan 3. InsyaAllah dekat-dekat saja. So 6.1 to be exact, kita akan cover 6.1 dulu dalam video ni. Ada 3 learning objective yang saya catatkan di sini. By the end of this subtopic, dengan menonton video saya ni, insya-Allah awak sepatutnya habis saja video ni, hopefully awak akan dapat 3 goals ni. Okay, awak punya goals yang pertama adalah to investigate 3 types of radioactive decay. Awak kena tahu by the end of this lesson, rupa-rupanya radioactive decay ataupun peruputan radioaktif ada 3 jenis. Okey, dan daripada 3 jenis tu awak kenal ke semua persamaan yang melambangkan ketiga-tiga decay tersebut. Okey, first. Number 2, by the end of this lesson, you should be able to define what is half-life. Awak mesti tahu mendefinisikan apakah itu separuh hayat. Okay, and determine the value of half-life. Macam mana nak kira nilai half-life daripada equation dan juga daripada decay curve. Yang ni pun dah cover dalam form 3 sebenarnya. Awak dah belajar pun dalam form 3. Decay curve pun awak dah pernah tengok semasa form 3, kalau tak silap saya, insyaAllah. Dan yang ketiga, kita akan bersama-sama menyelesaikan beberapa contoh soalan yang terkait dengan half-life. Okay, so sebelum kita pergi kepada slide pertama, izinkan saya untuk menunjukkan sedikit simulasi. Okay, insyaAllah saya rasa simulasi ini insyaAllah dapat membantu awak untuk membantu awak untuk faham lah, insyaAllah. Kita cuba. Okey, so inilah simulasi yang saya ambil daripada satu web. Okey, boleh nampak ke ni? Boleh nampak kot, insyaAllah. Daripada web dipanggil sebagai PET, PET simulation. Nanti saya letak link kat bawah untuk awak. Kalau awak pakai PC, tengok video saya pakai PC, awak boleh klik link dekat bawah. Saya sertakan link kat bawah untuk awak sendiri experience the simulator kat sini. Okay, saya reset semua dulu. Sorry. Reset all. Okay, so I have a bucket of polonium. Kat sini awak tengok, saya ada satu bakul polonium. Polonium, kalau awak nak tahu, ada simbol dekat bucket ni, ada simbol
Yang awak belajar dalam tingkatan 1. Yang ni simbol radioaktif. Okay, bahan radioaktif, radioactive source. Okay, so let's say saya ambil satu daripada atom polonium dan saya keluarkan. Cuba awak perhatikan apa jadi kepada atom polonium ni. Okay, dia macam bergegar-gegar. And then what happen? Perhati betul-betul. Perhati betul-betul. Oops. See, daripada polonium tadi, tiba-tiba something keluar daripada polonium. And apabila that something keluar daripada polonium, polonium tadi telah pun bertukar kepada lead. Lead 207. Itu yang pertama. Bila satu benda tu keluar daripada polonium tadi, satu benda tu saya akan cerita kemudian. Something has been released from polonium. And that polonium turns into lead. Bertukar kepada lead. Dan bila awak tengok lead ni sudah pun tidak bergegar. Bergegar tu pun saya akan cerita kejap lagi. Kenapa dia bergegar. Okay, saya reset semula. Saya reset semula untuk tunjukkan sekali lagi. Let's say saya letak 10 atom polonium sekaligus. Awak tengok that something yang terkeluar tu, adakah keluar pada masa yang sama, serentak, ataupun masa yang berlainan. Okay, go. Okay, observe. So obviously that something that released from polonium happens at different time or different rate. Okay, meaning to say not all polonium yang saya keluarkan ni mengeluarkan sesuatu itu dan bertukar kepada plumbum pada masa yang sama. Okay, lagi sekali saya buat. Cuba dalam hati awak teka, bilakah that something akan keluar daripada polonium? Saya ulang soalan saya ni penting. Sekejap lagi saya pergi kepada definisi radioactivity. Cuba awak teka. Okay, teka bila dia keluar. Sekarang kot. Okay, hampir-hampir tepat. Saya keluarkan satu lagi. Oh, tak dan saya nak kira dia dah keluar. Yang ni mungkin sekarang. Okay, tak tak. Oh, lama betul. Tadi cepat sangat. Lepas tu baru nak keluar. Okay, balik kepada slide. Saya akan cerita apa benda sebenarnya ni. Apa benda sebenarnya ni. Sekejap ya. Saya balik ke slide dulu. Saya perlu keluarkan simulator ni daripada slide saya. Alright. Now, apa yang saya cuba tunjukkan tadi adalah proses radioactivity. Okay, atau radioactive decay. Perebutan radioaktif ialah suatu proses. Awak tahulah, ia adalah suatu proses. The next keyword are very crucial. Radioactive decay adalah suatu proses yang mana unstable nucleus, suatu bahan atau atom yang nukleus di dalamnya adalah tidak stabil. Kalau awak observe simulator yang saya guna tadi, awak tengok polonium tu, bila saya keluarkan daripada bucket, dia bergetar atau bergegar. That indicates polonium have unstable nucleus. Bahasa Melayu, bila saya keluarkan polonium daripada bucket tadi, awak dapati bahawa dia bergegar atau bergetar. Itu menunjukkan bahawa polonium mempunyai nukleus yang tidak stabil. Nukleus yang tidak stabil. Kejap lagi saya tunjuk balik simulator tu ya. Okay, so bila something or that atom have unstable nucleus, they have tendency to become more stable. To become more stable. Mestilah orang yang tak stabil, takkanlah dia tak ada keinginan langsung untuk menjadi lebih stabil. Contoh dulu-dulu dia kerja biasa-biasa saja, gaji dia sikit-sikit saja. Contohlah kan. Takkanlah dia tak ada cita-cita untuk tambah pendapatan dia dan menyebabkan kehidupan dia jadi lebih stabil. The same goes for the unstable nucleus. They wanted to become more stable. At the same time, ataupun by doing so, ataupun dengan hasrat untuk menjadi lebih stabil, maka mereka, siapa mereka tadi tu?
radioactive source tadi. Emit radioactive radiation, mengeluarkan sinaran radioaktif. Cerita dia walaupun panjang saya nak bagi faham. Radioactive decay ni apa? Proses. Ia adalah suatu proses. Proses. Siapa buat proses ni? Suatu atom yang ada nukleus yang tidak stabil. Dan untuk ianya menjadi lebih stabil, maka ianya melepaskan atau membebaskan sinaran radioaktif. Itu keyword dia. So bayangkan tangan saya ni suatu atom yang di dalamnya ada nukleus yang tak stabil. So untuk nukleus itu menjadi stabil, bahan atau tangan saya ni mesti keluarkan suatu sinaran supaya nukleusnya menjadi stabil. Selagi mana nukleus tidak stabil, maka selagi itulah sinaran itu dilepaskan. Okay. So habis part pertama. Lagi saya cerita lagi. Ni part pertama untuk memahami radioactive decay. Part kedua adalah pada dua perkataan ni. This process is random and spontaneous. Random and spontaneous. Dekat sinilah saya tunjuk dekat simulator tadi. Random bermaksud saya tak tahu pun antara 10 polonium yang saya keluarkan tadi, yang mana satu decay dulu, yang mana satu decay dahulu. That is random. Kalau saya ada satu bekas polonium, saya tak tahu pun atom mana yang akan decay dulu, yang akan mereput dulu. Yang pertama. Kedua, spontaneous. Saya tak tahu, mula-mula saya tak tahu yang mana satu. Saya tak tahu pula bila dia akan decay. Spontaneous means it can decay in any time, in any order. So saya tak tahu yang mana dia akan decay dulu, yang mana decay kemudian. And there are 3 types of radioactive radiation. Ada 3 jenis sinaran. Pertama dikenali sebagai sinaran alfa. Kedua ataupun partikel alfa. Kedua dipanggil sebagai beta particle. Dan yang ketiga, gamma ray atau sinaran gamma. Simbol-simbolnya seperti berikut. Ini cara menulis alfa, beta dan gamma. Sebelum saya pergi slide seterusnya, saya nak tunjukkan sekali lagi the simulator. Just nak bagi awak faham ya. Nak bagi awak faham ni. Right, reset. So seperti saya beritahu tadi, bila saya keluarkan polonium, dia bergetar. That getaran menunjukkan nukleus polonium tidak stabil. So macam mana nak jadikan dia lebih stabil? Dia decay. That something yang keluar tu, saya reset balik. Something yang saya kata keluar daripada polonium tu, itulah dia sinaran radioaktif. Tengok. Mana dia? Itu dia. Itulah dia sinaran radioaktif. So apabila polonium membebaskan sinaran radioaktif, tak kira lah alfa ke, beta ke, gamma ke, nukleusnya menjadi lebih stabil. Dalam kes ni telah pun menjadi stabil lah. Sebab tu tidak ada gegaran dan tidak pula ada sinaran susulan selepas tu. Tak ada dah. Plumbum dia tak ada decay jadi benda lain dah. So plumbum have stable nucleus. Yang pertama. Yang kedua, kalau saya letakkan 10 polonium, saya tak boleh teka ni dulu. Tengok salah. Ni pula salah. So it is random. Saya tak tahu mana satu akan decay dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya tak tahu bila dia akan decay. Saya tak tahu bila pula polonium akan decay kepada lead. So that is what meant by the word spontaneous and random. Saya harap penggunaan simulator ini dapat membantu awak faham at least gambaran. Sebab awak memang tak boleh nak nampak pun radioaktif tu apa berlaku kan. So hopefully this simulator helps you lah, InsyaAllah. Alright, back to the slide.
back to the slide. Tunggu sekejap, saya akan turunkan simulator saya supaya awak nampak slide. Okay. Oh, sini ada point Okay. So it is called random and spontaneous. Sini ada sikit nota, because it is not influenced by temperature, pressure and other physical factor. Tidak ada faktor seperti suhu. Kalau kita letak di tempat panas, tiba-tiba dia decay lebih cepat. Ataupun kita pergi tempat yang tekanan rendah, naik atas bukit, bawa bahan radioaktif, tiba-tiba dia decay lebih pantas dengan kadar yang lebih cepat. Tidak bergantung kepada faktor-faktor itu. Alright, kita pergi in detail. Tadi ada berapa radioactive decay? Ada 3. Ada 3, alpha, beta, gamma. Kita kenal satu persatu. Okay, pertama kita tengok dulu alpha decay. Apa itu alpha decay? Alpha decay ni adalah decay yang menyebabkan terkeluarnya alpha particle. Dipanggil alpha decay. So, alpha particle is a helium nucleus. Kat sini kalau awak ada buku, tolonglah highlight perkataan ni. Alpha ni siapa? Siapakah alpha particle ni? Alpha particle adalah helium. Okay, helium dalam kimia pun awak dah belajar. Helium ada 2 proton dan 2 neutron. Okay, 2 proton, 2 neutrons. Jadi nombor nukleonnya adalah 4. Macam mana saya tahu 4? Neutron campur proton, dapat nukleon. Okay, so sebab itu kita tulis helium. Notation dia 4, 2. Nombor nukleon 4, nombor proton 2. Okay. So macam mana nak kenal melalui persamaan? Melalui persamaan. Adakah persamaan itu persamaan yang melibatkan alpha decay ke, beta decay ke, gamma decay? Pertama, tengok di hujung persamaan. Kalau dekat hujung persamaan ada tertulisnya partikel helium atau simbol macam ni, simbol alpha tu senang lah kan. Tapi kalau dah tak ada simbol alpha tu, awak cari. Kalau ada tulis H, E, helium 4, 2, itu adalah merujuk kepada decay jenis alpha. Decay jenis alpha. Saya yakin awak pernah tengok yang ini. Kita nak samakan atau seimbangkan persamaan tu kan, kiri dan kanan. Kiri dan kanan. Sekejap lagi saya cerita ni. So apa berlaku adalah parent nucleus. Parent nucleus ni adalah nukleus asal yang sebelum decay. Okay, akan decay dan keluarkan alpha particle, menyebabkan that parent nucleus turns into daughter nucleus. So tadi polonium, ingat tak polonium tadi saya tunjuk tu? Polonium tu is the parent nucleus. What happened to polonium? Polonium, let's say ni contoh saja. Saya tak pasti polonium keluarkan apa, saya tak check. So let's say polonium decay and emits alpha particle. Thus that polonium turns into a daughter nucleus called plumbum. So polonium, plumbum. Polonium is the parent, plumbum is the daughter. Kenapa dia tak panggil son? Jangan tanya saya, awak cari sendiri. Kenapa dia panggil daughter bukan son, kan? Awak check lah. Awak check sendiri. Mungkin awak dapati benda tu lebih menarik bila awak cari sendiri. Alright. So, macam mana nak kenal daripada persamaan? Tadi saya kata polonium. Cun pula polonium kat sini, plumbum kat sini, saya tak perasan. So, polonium adalah parent nuclide ataupun nucleus. Decay to produce ataupun turns into plumbum, which is the daughter, and release helium-4, which is the alpha particle. Macam mana awak nak tahu ataupun awak nak menulis nombor nukleon dan nombor proton untuk plumbum kalau soalan tanya? Okey, sedarlah bahawa nombor nukleon dan nombor proton selepas dan sebelum decay jumlahnya adalah sama. Kiri dengan kanan tambah jadi sama. Tu dia punya keyword dia lah. Macam ni saya tunjuk lah. Saya tunjuk. So 210 polonium, nombor nukleon dia, okay, membebaskan helium yang mempunyai nombor nukleon 4.
So supposedly daughter adalah baki kepada hasil daripada 4 tadi ni. So kalau helium dah ambil 4, maka 210 tolak dengan 4 dapatlah 206. Walaupun tulis kat sini 206. So 206 tambah 4 dapat 210. Begitu juga dengan nombor proton. Nombor proton pun sama. 82 tambah 2 dapat 84. So kena make sure everything suits. So tambah ni dapat ni. Okay, nombor macam ni. Nombor proton daughter untuk semua yang berlaku selepas tanda anak panah ni, bila kita tambah, kita akan dapat balik the parent punya. Okay, parent punya nombor proton dan parent punya nombor nukleon. Saya rasa ni ulangan saja, insyaAllah awak dapat grab lah kan, insyaAllah. Sebab yang ni form 3 awak dah belajar, cuma nak revise balik bagi ingat. Jenis yang kedua dipanggil beta decay. Tadi alpha helium kan, kita tengok beta. Beta apa pula? So beta decay, okay, yang dipanggil sebagai beta particle is the fast moving electron. Beta tu sebenarnya adalah elektron yang bergerak laju, fast moving electron. So because of beta adalah elektron, maka cara menulis dia juga macam mana notation untuk elektron. Kita tulis dia dengan simbol E, nombor nukleon kosong, nombor proton negatif 1. Tadi kita belajar apa? Alpha. Alpha apa? Helium, nombor nukleon 4, nombor proton 2. Yang ni alpha, yang ni beta, baru 2. So sama juga untuk persamaan beta particles, pastikan awak tahu bahawa 24 ini kalau kita tambah dengan kosong, kita dapat balik 24. Dan ada pertambahan nombor proton pada daughter kerana di sebelah sini ataupun elektron mempunyai nombor proton negatif 1. So 12 tolak 1 dapat 11. Okay, sebab itu dalam persamaan ni kita tulis Z tambah 1. Nombor yang kat sini kita tambah 1. Okay, because we add ataupun it releases or emit beta particle, which is the electron. So that is beta decay. Next and last one is the gamma decay. Dalam gamma decay keluarkan apa pula? Tadi helium 4, 2. Lepas tu beta, elektron, kosong, negatif 1. How about gamma? Gamma have no charge and no mass. Dia tak ada charge, dia tak ada mass. So because dia tak ada charge dan tak ada mass, dia tak ada nombor proton, tak ada nombor nukleon. Okay, nombor nukleon ni kalau awak cek dalam kimia dia panggil mass number. So sebab apa kosong kat sini, bawah ni pun kosong? Sebab memang jisimnya kosong. Jisimnya kosong. So kosong kosong. Okay, kosong kosong. It have no mass and it is neutral, not charge. No charge at all. Okay. So bila kita tulis suatu persamaan gamma decay, kita hanya letakkan simbol di belakang sini dan kita dapati bahawa apabila suatu gamma decay berlaku, nombor protonnya akan sama, nombor nukleonnya akan sama. Okay, nombor nukleon sama, nombor proton sama, macam ni. Cobalt 60 adalah contoh bahan radioaktif yang mengeluarkan gamma decay. So cobalt 60, parent dia 60, nombor nukleon 60, nombor proton 27. Bila decay keluarkan gamma, dapat balik cobalt 60 dengan nombor proton 27. Okay, sebab 00, gamma 00. So this is how awak tulis notation dia. And in real life, bukanlah kita dalam bahan radioaktif tu akan keluar contohnya polonium. Contoh ni contoh ya. Polonium keluarkan alpha saja. Tak.
It could be more than one decay. Boleh jadi dalam satu-satu decay tu keluar 2 ke 3 partikel. Contohnya alpha keluar, gamma pun keluar. Ataupun alpha keluar, beta keluar sekali. Contoh macam ni. Uranium 234 decay mengeluarkan helium dan juga gamma. So dekat sini awak tahu dalam decay ni melibatkan 2 partikel, alpha dan juga gamma. Serentak kan. So bila serentak, pastikan 234 ni hasil daripada 230 tambah 4 tambah 0 tambah 0. Okey, 92 pun sama, hasil tambah 90 tambah 2 tambah 0. Okey, saya rasa sesimpel itu, insyaAllah awak boleh faham lah. Okey, let me check pukul berapa dah. Berapa minit dah? Okey, 25 minit. Saya rasa saya berhenti sampai sini dulu. Jumpa di bahagian kedua. Tolong share video ni dengan kawan-kawan, semua dapat manfaat insyaAllah. Jumpa di video kedua untuk saya ceritakan half-life dan juga contoh-contoh pengiraan. Terima kasih, jumpa lagi. Bye bye.